Pengenalan isu kemiskinan. Kemiskinan di Malaysia ialah suatu isu ekonomi berkontroversi. Kemiskinan merupakan situasi yang serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan setiap isi rumah miskin. Pengenalan isi rumah miskin ini boleh dikenal pasti berdasarkan kekurangan pendapatan untuk membeli keperluan asas, tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai tubuh badan yang sihat, kekurangan makanan dan pakaian, tiada tempat tinggal yang selesa dan tiada pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Kesemua keadaan ini menyebabkan isi rumah tiada keupayaan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini, jika tidak dikawal dan dibasmi, mampu menggugat kestabilan ekonomi dan politik di Malaysia. Mati kelaparan, kekurangan makanan, penyakit dan kekurangan pendidikan dalam kalangan orang ramai boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kegiatan jenayah untuk menikmati kehidupan yang lebih mewah. Di Malaysia, isu kemiskinan ini dapat diterangkan melalui kewangan dan pendapatan. Melalui perspektif ini, kemiskinan terbahagi kepada dua, iaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan mutlak. Kemiskinan relatif dapat dikaitkan dengan agihan pendapatan. Agihan pendapatan ini menunjukkan tingkat kebajikan seseorang individu, iaitu membuat perbandingan tingkat kebajikan seseorang individu tersebut dengan individu yang lain. Kemiskinan relatif ini akan sentiasa wujud dan tidak mungkin dapat dihapuskan selagi mana wujud ketidakseimbangan pendapatan. Selain itu, kemiskinan mutlak ialah keadaan di mana seseorang individu atau isi rumah yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan asas bagi menikmati kesejahteraan hidup yang minimum dan mudah sabar. Keperluan asas ini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perubatan. Kemiskinan mutlak diukur dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan isi rumah dengan satu tahap yang dipanggil pendapatan garis kemiskinan, iaitu PGK. PGK ini ditentukan berasaskan kepada taraf hidup penduduk di Malaysia. PGK merupakan satu jumlah pendapatan minimum untuk membolehkan sesebuah isi rumah secara purata menampung keperluan asas, iaitu makanan, pakaian dan perbelanjaan asas seperti sewa, bahan api, tenaga dan kesihatan serta sebagainya. Dalam perbincangan ini menekankan isu kemiskinan yang terdiri daripada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi di Malaysia. Isu kemiskinan ini berlaku di Malaysia telah menyebabkan kadar kemiskinan semakin meningkat pada suatu tahun tersebut. Jelaslah, permasalahan kemiskinan ini jika tidak dikawal dan dibasmi mampu menggugat kestabilan ekonomi dan politik di sesebuah negara. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad. Nombor matrik saya 285372. Saya ingin membentangkan kemiskinan dalam aspek ekonomi. Yang pertama, memberi kesan kepada penduduk tempatan kerana berlakunya pengangguran. Hal ini bermaksud pada tahun 90-an, Malaysia membuka peluang kerja kepada warga asing untuk bekerja di Malaysia dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian. Jumlah kemasukan pekerja asing yang tinggi ke Malaysia disebabkan keadaan ekonomi semasa. Kemasukan pekerja asing telah menggugah peluang kerja rakyat tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerja asing mengambil upah yang lebih murah berbanding pekerja tempatan dan sanggup bekerja lebih masa. Pekerja asing menjadi pilihan majikan kerana banyak pekerja mahir dan separuh mahir. Hal ini menyebabkan firma dapat mengeluarkan produk dengan kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat. Kesannya berlakunya pengangguran terhadap penduduk tempatan. Yang kedua, kekurangan pendapatan negara. Produk yang dihasilkan negara kurang berkualiti berbanding negara maju seperti China. Hal ini menyebabkan ekspor keluar negara kurang kerana permintaan yang kurang. Permintaan
yang kurang dari pengguna luar negara menyebabkan rakyat tempatan tidak dapat bekerja seterusnya membawa kepada pengangguran. Namun begitu, terdapat pelbagai cara penyelesaian isu kemiskinan ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia. Antaranya, pembangunan industri pada satu kawasan tertentu perlu dikurangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pembangunan pada satu kawasan tertentu akan mengurangkan peluang pekerjaan penduduk tempatan. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memansuhkan dasar pembangunan di satu kawasan sahaja. Selain itu, perkembangan teknologi di Malaysia membantu menganalisis kesan revolusi 4.0 kepada pembangunan negara. Yang kedua, sistem pendidikan negara perlu digubal semula. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar yang berminat dalam kemahiran haruslah diberi peluang melanjutkan pelajaran di kolej dan universiti. Sekolah vokasional juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan kerana dapat menghasilkan modal insan yang berkualiti. Di samping itu, program yang berasaskan latihan pembangunan industri juga perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Masyarakat perlu meningkatkan cara berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat menarik minat pengurus syarikat untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kerajaan perlu meningkatkan sistem pendidikan negara agar kemahiran dan pengetahuan masyarakat seiring dengan pembangunan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Ahmad, pemegang nombor matrik 286166, akan membentangkan kemiskinan dalam aspek sosial. Kemiskinan dalam aspek sosial dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama, kemiskinan sosial dalam kalangan masyarakat umum, kemiskinan sosial dalam kalangan pelajar, dan kemiskinan sosial dalam kalangan kaum. Kemiskinan sosial dalam kalangan masyarakat umum dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, jenayah rogol dan pelacuran. Manakala dalam kalangan pelajar pula dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu gangsterism, gejala ponting sekolah dengan masalah pembuangan bayi. Dan kemiskinan sosial dalam kalangan kaum, iaitu yang berkaitan dengan perselisihan kaum dan agama. Saya teruskan perbincangan kita mengenai kemiskinan sosial dalam kalangan masyarakat umum yang dapat dibahagikan kepada dua tadi, iaitu yang pertama, jenayah rogol, dan yang kedua ialah pelacuran. Jenayah rogol, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jenayah rogol ini berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita, iaitu yang pertama, penyebaran video lucah melalui telefon bimbit, media elektronik seperti CD dan DVD yang mempamerkan adegan-adegan yang merasa nafsu, dan gaya pemakaian wanita di negara kita yang dipengaruhi oleh pemakaian barat. Pelacuran pula berlaku disebabkan dua faktor yang utama, seperti faktor ekonomi yang melibatkan masalah kewangan seperti hutang yang banyak, tiada pekerjaan yang tetap, peningkatan kos hidup di bandar. Manakala faktor sosial pula yang melibatkan perceraian ibu bapa yang menyebabkan anak mereka rasa ingin kebebasan dan tidak berasa seronok di rumah, dan kezaliman ahli keluarga yang melibatkan ahli keluarga mereka membuat pertukaran anak atau isteri untuk melacurkan diri demi membayar hutang. Seterusnya, kemiskinan sosial dalam kalangan pelajar yang melibatkan tiga masalah, iaitu yang pertama, gangsterism, yang kedua, gejala ponting sekolah, dan yang ketiga, masalah pembuangan bayi. Masalah gangsterism selalunya berlaku dalam kalangan pelajar sekolah yang berasa diri mereka berkuasa dan lebih hebat. Mereka juga kurang belas kasihan dan suka membuli, serta masyarakat di sekeliling mereka akan berasa terancam, terutamanya golongan yang dianiaya ataupun dibuli, yang akan berasa trauma dengan kehadiran mereka. Gejala ponting sekolah pula selalu melibatkan amalan merokok, dan mereka kurang minat untuk belajar, terutamanya pembelajaran yang melibatkan penghafalan seperti mata pelajaran sejarah, dan mereka suka memberi alasan yang tidak munasabah apabila ditanyakan kenapa ponting sekolah, seperti guru yang terlalu garang. Masalah pembuangan bayi pula disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, dan terdapat juga golongan pelajar sekolah ataupun remaja yang kurang berkomunikasi dengan ibu bapa mereka,
tentang perkara ataupun masalah yang dihadapi. Perbincangan seterusnya ialah kemiskinan sosial dalam kalangan kaum yang melibatkan perselisihan kaum dan agama. Punca utama adalah sikap masyarakat kita sendiri yang suka berpolitik dan terutamanya golongan ahli politik yang menyuarakan isu-isu sensitif seperti berkaitan agama. Punca lain iaitu pengaruh media sosial yang melibatkan penyebaran slogan-slogan atas nama kaum dan agama yang bersifat provokatif, retorik dan kelihatan ekstrim. Terdapat dua teori yang berkait dengan kemiskinan sosial iaitu teori struktural fungsional yang merupakan satu sistem yang dibentuk dan merangkumi beberapa bahagian tertentu yang saling berkait, dan kita dapat melihat perpaduan mula longgar disebabkan terdapatnya ahli politik yang menyuarakan isu-isu sensitif, dan teori konflik muncul disebabkan reaksi kepada teori fungsionalisme yang tidak dapat menerangkan perubahan serta perkembangan yang berlaku disebabkan konflik sosial yang berlaku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazliana Amira binti Salim, nombor metri 287213. Saya akan membentangkan tajuk kemiskinan dalam aspek pendidikan. Yang pertama ialah isu-isu pendidikan di Malaysia, iaitu menerangkan tentang sistem pendidikan orang asli. Yang kedua ialah isu-isu pendidikan yang lain, iaitu berkaitan dengan kepentingan sistem pendidikan. Yang ketiga ialah lambakan siswazah yang disebabkan oleh kadar pengangguran yang semakin tinggi. Isu-isu berkenaan pendidikan orang asli. Antara faktor yang pertama ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sewajarnya. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memberikan sokongan kepada anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa banyak meluangkan masa dan mengambil berat tentang pembelajaran anak-anak. Ini kerana dapat melahirkan lebih ramai masyarakat orang asli yang berjaya dan dapat memberikan kesan kepada pembangunan negara. Faktor yang kedua ialah persekitaran dan budaya. Masyarakat orang asli ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan mereka yang berasaskan kepada hutan yang menjadi sumber pendapatan mereka. Namun tetapi terdapat segelintir anak-anak orang asli ini tidak hadir ke sekolah kerana mengikuti ibu bapa mereka mencari hasil hutan. Antara cadangan yang dilaksanakan ialah melaksanakan program inisiatif. Program inisiatif ini dapat memberikan pendedahan kepada ibu bapa tentang kepentingan pendidikan. Ibu bapa dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kepentingan pendidikan. Yang kedua ialah pembentukan dan pembangunan, iaitu kurikulum berasaskan orang asli. Inisiatif ini dijalankan bagi memenuhi keperluan orang asli. Inisiatif ini tidak dapat dijalankan sekiranya tidak mendapat sokongan daripada mana-mana pihak. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memastikan inisiatif ini dapat dijalankan dengan berkesan. Teori yang dapat dikaitkan dengan perkara ini ialah teori modernisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum negara membangun, masyarakat orang asli ini hanya tertumpu kepada aktiviti hutan. Namun tetapi setelah lahir ramai golongan masyarakat orang asli yang telah berjaya, mereka telah memperkenalkan cara untuk mengkomersialkan barangan tersebut ke pasaran yang lebih luas. Ini dapat memberi kesan kepada pendapatan mereka. Isu-isu pendidikan di Malaysia. Yang pertama ialah aspek pendidikan, iaitu dengan memperkenalkan teknologi maklumat atau information and communication technology kepada pelajar. Ini dapat memberikan pendedahan yang lebih jelas kepada pelajar mengenai teknologi. Yang kedua ialah tenaga pengajar. Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran. Sebagai contoh, guru yang dihantar ke kawasan pendalaman atau pulau perlulah mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengendalikan pelajar tersebut. Yang ketiga ialah sasiah pelajar. Kualiti sasiah dalam kalangan pelajar masih rendah. Sebagai contoh, pelajar sekolah rendah yang memasuki sekolah menengah atau pelajar sekolah menengah rendah yang memasuki tingkatan 4 masih mempunyai sasiah diri yang lemah. Ini kerana mereka terlibat dengan aktiviti seperti buli, ponten, vandalisme dan lain-lain. Ini dapat menjejaskan imej sekolah.
Lambakan siswazah ini menyebabkan kadar pengangguran semakin tinggi. Ini kerana peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh kerajaan adalah terhad. Oleh itu, para siswazah hendaklah bersaing di antara satu sama lain untuk menempatkan diri dalam pasaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyam bin Azami yang memegang nombor matrik 285770. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kemiskinan dalam aspek teknologi. Kemiskinan dalam aspek teknologi memberi kesan. Yang pertamanya memberi kesan terhadap teknologi pendidikan. Yang kedua memberi kesan terhadap teknologi maklumat. Yang ketiga menjejaskan sistem perniagaan. Yang keempat memberi kesan terhadap daya saing dengan negara maju. Kesan daripada kemiskinan dalam aspek teknologi yang pertamanya memberi kesan terhadap teknologi pendidikan. Yang pertamanya memberi kesan terhadap proses tunjuk ajar daripada guru. Para pelajar yang hadir dalam keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli kelengkapan pembelajaran khusus. Seterusnya, proses pengajaran oleh pelajar tidak mencapai objektif. Kesan kemiskinan dalam aspek teknologi juga memberi kesan terhadap teknologi maklumat. Yang pertamanya, sistem maklumat negara boleh dibocorkan. Yang kedua, menjejaskan sistem komunikasi. Yang ketiga, kebocoran maklumat pelanggan boleh berlaku. Kesan kemiskinan dalam aspek teknologi juga memberi kesan terhadap sistem perniagaan. Yang pertamanya, masih menggunakan kaedah pembelian fizikal. Seterusnya, sukar untuk mempromosi jualan. Seterusnya, kesan daripada kemiskinan dalam aspek teknologi juga memberi kesan terhadap daya saing dengan negara maju. Negara maju hanya menjual peralatan teknologi yang telah terpakai. Kesimpulan yang dapat dirumuskan, isu kemiskinan di Malaysia ini telah memberikan impak yang besar kepada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi. Apabila kemiskinan melanda di negara Malaysia, kebajikan rakyat tidak dapat dikawal dengan rapi kerana berlaku pelbagai masalah yang dihadapi dalam sesebuah negara. Isu ini menyebabkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi menerima banyak kesan negatif apabila isu kemiskinan ini melanda di negara Malaysia. Dari aspek ekonomi, memang tidak dapat dinafikan lagi. Pengangguran banyak memberi kesan kepada kehidupan seharian rakyat di Malaysia. Pengangguran secara sukarela berlaku apabila bilangan orang yang tidak bekerja melebihi bilangan jawatan kosong. Selain itu, permintaan untuk kerja melebihi pembekalan di mana ia sering berlaku kerana faktor pembangunan ekonomi. Revolusi ini telah memberi kesan kepada rakyat Malaysia kerana berlaku pengangguran. Jelaslah, ini dapat menunjukkan isu kemiskinan yang berlaku di Malaysia menyebabkan ekonomi negara dalam keadaan yang goyah dan sekaligus kadar kemiskinan di Malaysia semakin meningkat. Selain itu, dari aspek sosial pula, corak pemikiran serta cara seseorang melihat sesuatu itu sebenarnya yang menyebabkan perselisihan kaum mula berlaku. Sikap ini telah menyebabkan perpaduan di negara kita mula terancam. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan perpaduan di Malaysia mula longgar dan ketenteraman masyarakat tidak terbatas timbulnya isu kemiskinan. Jelaslah, isu kemiskinan ini akan menyebabkan aspek sosial terancam dan yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak terbatas. Seterusnya, dari aspek pendidikan pula, Malaysia tidak terlepas dengan isu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor pendidikan. Masalah pendidikan orang asli turut menjadi punca kepada masalah kemiskinan di Malaysia. Masalah keciciran dalam kalangan orang asli semakin tinggi dan dapat menjadikan cabaran kepada kerajaan. Jelaslah, ini dapat menunjukkan isu kemiskinan ini berlaku disebabkan faktor pendidikan yang tidak seimbang. Tambahan pula, dari aspek teknologi pula, kemiskinan penggunaan teknologi dalam kalangan negara-negara dunia ketiga seperti Malaysia ini akan menyebabkan kesukaran untuk bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Keadaan ini juga menyebabkan
Negara Malaysia dipandang rendah dalam perkembangan teknologi. Jelaslah, ini dapat menunjukkan penggunaan teknologi yang rendah ini menjadikan negara Malaysia dipandang rendah dengan yang dianggap sebagai negara mundur dan miskin. Akhir sekali, isu kemiskinan yang berlaku di negara Malaysia agak membimbangkan pada suatu tahun tersebut kerana ia mendatangkan kesan yang buruk dalam sesebuah negara. Oleh itu, kita sewajarnya bersama-sama berganding bahu dalam membasmi kemiskinan agar kebajikan masyarakat terjamin dan dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni dalam sesebuah negara.